Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 31 Mei 2022. Seramai 44 jelitawaan akan berentap dalam acara kemuncak pertandingan Unduk Ngadau di Dewan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang hari ini. Pengerusi Unduk Ngadau Peringkat Negeri 2022, Tinda Rama Joanna Datuk Kitingan berkata, selaras tema sambutan Pesta Keamatan tahun ini, keamatan menjiwai alam semula jadi adalah penting Unduk Ngadau menjadi duta dan mempromosikan kekayaan alam semula jadi sambil mengekalkannya untuk generasi akan datang. Bersyukur kerana kita dapat merayakan Pesta Keamatan dan mengadakan Unduk Ngadau secara hybrid atau face to face, bukan lagi partly online. Jadi persiapan itu dapat diadakan dengan secara digital, tapi apabila mereka datang ke sini, it's very systematic. Johan akan menerima hadiah bernilai RM120,000 termasuk biasiswa, wang tunai beserta hadiah iringan. Diikuti naib Johan RM53,000 dan tempat ketiga RM46,000 serta tempat keempat hingga ketujuh turut menerima hadiah. Pesta Keamatan bukan setakat perayaan budaya, malah sebagai khazanah penting untuk dihayati generasi muda. Realitinya, cara hidup masyarakat Kadazan Dusun Murut dan Rungus KDMR amat menarik dan sesuai diterjemahkan melalui makanan, pakaian dan tarian kepada antarabangsa. Laporan khas Keamatan kali ini adalah mengenai peranan generasi muda penyambung warisan tradisi. Jovini Ajim Najim ada laporannya. Secara umumnya, keamatan bermaksud sambutan yang diamalkan KDMR bagi mensyukuri rezeki yang diperoleh dan dinikmati bersama-sama ahli keluarga. Sebelum ini, pengetahuan dan amalan tradisi diterajui golongan berumur, manakala golongan muda hanya menyaksikan, malah ada juga yang tidak lagi meneruskan amalan tersebut disebabkan pekerjaan ataupun penghijraan. Hampir keseluruhan adat budaya ini dahulunya diperturunkan secara lisan, praktikal dan tidak ada sebarang rekod bertulis. Kini, kesedaran mempertahankan budaya ini semakin diperhebat agar legasi tinggalan nenek moyang tidak luput ditelan zaman. Setiap daerah mempunyai makanan tradisi yang tersendiri. Jadi dengan memelihara makanan tradisi ini dan kita dapat memelihara kita punya identiti jugalah, dan saya memilih untuk kasih up balik ini makanan tradisi kita ini sebab sudah tiba masanya untuk kita kasih preserve lah. Saya ada message untuk orang-orang muda. Kalau kamu punya nenek-nenek, kamu punya datu-datu masih lagi hidup, belajarlah. Tanyalah orang mengenai makanan tradisi, mengenai adat-adat kita. Sebagai anak muda, kalau saya tidak mulahkan, mungkin anak-anak muda yang lain juga tidak akan mengikut jejak saya. Saya start since 2016, saya sudah start buat kelas-kelas lenangkit. Itu kita mencintai tinungkusan ataupun warisan ini bukan mudah sebenarnya. Kepada anak muda lah kan, yang ada tinungkusan keluarga, jagalah sebaik mungkin. Tatkala dunia pemodenan mengambil alih kehidupan masyarakat, masih ada generasi muda memilih meneruskan warisan ini dengan membuat persembahan budaya sebagai tarikan pelancongan. Bagi anak-anak muda dari Persatuan Seni Budaya Tuaran ini, terlibat dalam aktiviti kebudayaan adalah satu keistimewaan kerana menjadi ejen penyambung tradisi generasi terdahulu melalui alat muzik dan tarian tradisi. Kenapa saya memilih muzik tradisi? Sebab sebagai anak jati Tamparuli dan sebagai anak jati dusun, sudah menjadi tanggungjawab saya untuk mengangkat seni budaya suku kaum dusun. Saya sangat bangga perayaan Keamatan ini bukan setakat suka-suka mau ramai-ramai, tapi ini adalah untuk memperingati kita ni asal-usul kita dari mana. Penglibatan semua pihak diperlukan dalam menjayakan amalan tradisi ini. Rekod dan kajian ilmiah juga perlu diperluas agar dapat dipertahankan dan diwarisi, malah menjadi pelengkap terhadap keindahan flora fauna yang dimiliki dari puncak Kinabalu sehingga dasar laut yang biru.
Keamatan bukan sekadar perayaan budaya yang meniti di bibir masyarakat semata-mata, tetapi ia mempunyai mesej yang sangat bernilai. Sebagai penerus warisan budaya Kadazan Dusun Murut dan Rungus, ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Kotobian Tadau Tagayodo Keamatan Kumatan Insanan, jom ini aja melajim untuk Berita RTM. Ramayo Perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan baru tidak banyak berubah dengan catatan 41 kes baru semalam, seramai 66 pesakit sembuh dan 190 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, tiada kes baharu di 19 daerah. Sebanyak 7 daerah merekodkan jangkitan baharu 1 angka. Kota Kinabalu kekal dengan jangkitan 2 angka iaitu 19 kes baharu. Kesemua 41 kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Rio Bah bersama Hotlink dari 3 hingga 5 Jun di SICC KK Sabah membawa persembahan artis tempatan Dato' Jamal Abdillah, DJ Dave, Estrange, Mafiz, Kicau Bilal, Alena Murang, Bamboo Woods Orchestra, Linda Nanuil, Velvet Ado, Atmosfera, Shamel, Wani Kerry dan Pentarama. Ada juga pertunjukan seni, bengkel kreatif, kedai pop-up dan makanan menarik. Rio Bah bersama Hotlink dibawakan oleh KKMM melalui My Creative Ventures. Layari Instagram @Rio in the City untuk maklumat lanjut dan jangan lupa patuhilah SOP fasa terkini. Pelaksanaan program Info on Wheels IOW oleh Jabatan Penerangan Japan merupakan langkah tepat menyalurkan maklumat sahih kepada rakyat. Menerusi IOW, pelbagai inisiatif yang dilaksana kerajaan termasuk isu-isu semasa akan disampaikan secara terus kepada golongan sasar. Ia sekaligus mengelak penyebaran berita palsu yang boleh mengancam keharmonian hidup masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Kita mengharapkan mereka dapat sedikit maklumat dan juga informasi berkenaan isu-isu semasa dan juga perkara yang sedang berlaku sekarang lah. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi ditemui RTM semasa program IOW di Kampung Tanjung Batu Darat, Tawau. Penganjuran program Raya Sekampung-Kampung Rugading dapat menyatukan ummah dan mengukuhkan hubungan kekeluargaan masyarakat setempat. Pembantu Menteri Kewangan Jasni Daya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Dalit berkata usaha berkenaan juga dapat membentuk keharmonian kampung. Jadi di kampung-kampung ini ada yang buat kamatan, ada yang buat hari raya. Jadi program sebegini adalah amat baik sebab dia membawa kepada kebersamaan di kampung. Dan saya lihat hari ini bukan setakat orang-orang kanak-kanak yang gembira tapi juga participation daripada semua lapisan. Orang-orang muda, orang lama, persatuan-persatuan kampung, persatuan masjid, semuanya ada bersama kita hari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan program Raya Sekampung di Kampung Rugading, Tuaran. Jasni juga mengingatkan penduduk kampung agar sentiasa mematuhi SOP sambutan perayaan yang telah ditetapkan walaupun masih dalam fasa peralihan ke endemik. Harapan saya semoga program seperti ini akan dapat dilaksanakan untuk mengeratkan silaturahim dan juga bekerjasama daripada penduduk kampung yang ada di seluruh negeri Sabah ini, dan saya rasa bersyukur semoga-moga dapat diteruskan oleh anak muda. Kira-kira 1,000 pengunjung menghadiri pameran automotif yang berlangsung selama 2 hari di Pusat Beli Belah KK Sentral, Kota Kinabalu berakhir Ahad lepas. Penganjur Muhammad Nur Razwan Abdul Wahid berkata pameran itu akan diteruskan pada masa depan memandangkan ia mendapat sambutan menggalakkan. Program ini adalah bertujuan untuk menghimpunkan semua belia daripada kalangan ataupun latar belakang automotif, daripada pengusaha, daripada peniaga, pembekal
dan juga pemain lah, peserta lah maksudnya, yang main auto show, car show lah. Sementara itu, kru RTM mendapati rata-rata peniaga dan peserta bersyukur dapat mengikuti pameran ini. Bagi saya, Alhamdulillah, sambutannya baik. Cuma saya minta masa akan datang, kita akan pergiatkan lagi industri ini ke negeri-negeri Sabah selain pada Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau ataupun di Papar ataupun Keningau, di mana anak-anak tempatan boleh langsung, walaupun benda tu sedikit hasil otomotif, tapi masih boleh dipamerkan dan boleh participate dalam acara. So far daripada starting kemarin kita sampai jam 2 pagi because we don't expect juga ada event-event yang lain juga clash dengan kita orang. But kalau dari segi crowd, ya kita dapat sampai kemarin jam 2 pagi and until today the crowd is nice. First kami mau buat lain daripada lain. Nah, yang 5 biji turbo ni di Thailand saja ada kan. Jadi kami mau jadi first in Malaysia. Dan dari Sabah lagi. Selain pameran, acara lain turut diadakan seperti Car Auto Show dan Garage Sale. Usaha Kinabalu Yacht Club KYC menganjurkan Sabah Fest Open Day Regatta 2022 menjadi medium mempromosi sukan berbentuk pelancongan di Sabah, antaranya sukan layar. Panglima Logistik Timur Tentera Laut Diraja Malaysia, Laksamana Pertama Satria Sarawak Jais berkata, ia juga berupaya menarik dan mencungkil bakat anak muda dalam sukan layar. Beliau berucap dalam majlis perasmian penutupan Sabah Fest Open Day Regatta 2022 di Kota Kinabalu berakhir Ahad lepas. Regatta siri ini terdiri perlumbaan bersiri, maraton, peluncur angin dan dayung bot. Kategori maraton dijuarai Muhammad Syahiradam Raiman dan maraton antarabangsa dimenangi Wong Siang. Bagi perlumbaan bersiri dijuarai Jayden Raphael Chin Yi J, manakala kategori peluncur angin diungguli Profesor Dr. Jason Tze Wee. Sementara itu, kategori peluncur angin dan dayung kategori lelaki dimenangi Nick Bora dan kategori wanita Amabel Xiao Min Hui. Sekian berita pagi Sabah. Selamat menyambut Pesta Keamatan buat semua yang meraikannya. Sentiasa patuh SOP jika anda berkunjung ke Dewan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA Penampang. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Karinggalan. Salam hormat.